Assalamualaikum and hi everyone. We are from Group 4, which is Moneymakers, going to explain how neoclassical economics extended the economic analysis by discussing on imperfect competition by Edward Hastings Chamberlain and John Robinson, and monetary economics by John Gustav Nordwitzel and Irving Fisher. Salam sejahtera, Madam. Saya Pooh dan sekarang saya akan menerangkan tentang chapter 16 iaitu Neoclassical School. So, Neoclassical School ni bermaksud new dan dalam dia tidak mempunyai 5 major question tetapi mempunyai 3 extension of economic analysis. So, yang pertama ialah tumpuan neoclassical terhadap permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang, perkhidmatan dan sumber. Dan kedua ialah peranan wang dalam ekonomi. Dan terakhir ialah meluaskan analisis marginal kepada struktur pasaran selain daripada pure competition, monopoli, duopoly iaitu imperfect competition. So kita hari ini akan fokus kepada kedua dan ketiga analisis. Dalam monetary economy terdapat dua tokoh iaitu Wixell and Fisher. Dan monetary economy ini tidak mempunyai monetary economy school kerana dia adalah under kepada neoclassical school. In classical and Marxian school, mereka cakap money ni macam hadiah. So kita kena buka baru tahu dalamnya ada apa. So kita kena analisis banyak tentang money. Dan seterusnya pertumbuhan perbankan, kredit dan turun naik ekonomi menyebabkan money menjadi semakin penting. Kedua-dua tokoh ini telah membawa dua sumbangan kepada ekonomi iaitu meneroka kawasan yang telah diabaikan tetapi menjadi semakin penting. Dan kedua ialah mereka telah membantu mengintegrasikan analisis monetary ke dalam teori ekonomi secara umum. Dalam monetary economy terdapat dua tokoh yang terkenal iaitu Wixell and Fisher. Saya Rahimah binti Harmaini, nombor matrik 286714. Hari ini saya akan membentangkan salah seorang ahli monetary economy iaitu John Gustav Nordwitzel. John Gustav Nordwitzel telah dilahirkan di Stockholm, Sweden. Selepas beliau menamatkan sarjana muda di University Uppsala dalam bidang matematik, bahasa, sastra dan falsafah, beliau telah mengambil ijazah lanjutan dalam bidang matematik dan fizik di universiti yang sama. Beliau adalah seorang sarjana dan pembaharu sosial di mana dua usaha yang pada zamannya sering dianggap tidak serasi. Minat Wixell dalam masalah sosial dan pembaharuan membawanya kepada kajian ekonomi. Pada tahun 1885 sehingga 1890, beliau telah menuntut di Universiti England, Perancis, Jerman dan Austria. Pengalamannya yang paling tidak dapat dilupakan adalah dalam kajian teori ekonomi iaitu penemuan buku von Bock-Backward iaitu mengenai teori modal. Buku ini mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap pemikiran ekonominya sendiri. Wixell telah membuat beberapa sumbangan yang besar kepada ekonomi. Walau bagaimanapun, tuntutan utamanya untuk kemasyhuran terletak pada sumbangannya kepada ekonomi monetari. Kemajuan ini termasuk analisis peranan kadar faedah dalam mencapai tahap harga keseimbangan atau dalam menjana pergerakan inflasi atau deflasi terkumpul. Pengiktirafan terhadap potensi sumbangan kerajaan dan bank pusat dalam melambatkan atau menggalakkan kestabilan harga. Kenyataan awal pendekatan simpanan pelaburan kepada keseimbangan makroekonomi. Sumbangan terakhir ini menjadikan Wixell sebagai bapa kepada apa yang dipanggil Sekolah Ekonomi Stockholm iaitu School of Stockholm. Karya beliau menjadi salah satu sumber ekonomi Keynesian. Keynes sendiri telah memuji Wixell sebagai pelopor penting idenya sendiri. Objektif Wixell adalah untuk mensintesis teori monetary, teori kitaran perniagaan, kewangan awam dan teori harga ke dalam satu sistem. Mengapakah harga secara kolektif naik atau turun? Untuk menjawab soalan ini, Wixell telah beralih kepada analisis kadar faedah. Beliau membezakan antara kadar faedah biasa atau semula jadi dan kadar bank. Kadar faedah biasa atau semula jadi bergantung kepada penawaran dan permintaan untuk modal sebenar yang belum dilaburkan. Pembekalan modal mengalir daripada mereka yang menangguhkan penggunaan sebahagian daripada pendapatan mereka dan dengan itu mereka dapat mengumpul kekayaan.
Permintaan untuk modal bergantung kepada keuntungan yang boleh direalisasikan daripada penggunaannya atau produktiviti marginalnya. Interaksi penawaran dan permintaan menentukan kadar faedah semula jadi. Kadar bank pula, bank akan mencipta kredit kerana mereka boleh memanjangkan pinjaman walaupun pada kadar faedah yang sangat rendah. Mereka tidak perlu meminjamkan semua dana yang diletakkan pada pulupusan mereka oleh penyimpan. Oleh itu, kadar faedah bank mungkin sama ada kurang daripada atau lebih tinggi daripada kadar faedah biasa atau semula jadi. Tingkat harga akan berubah dalam dua kes. Kes yang pertama iaitu apabila kadar bank lebih rendah daripada kadar faedah semula jadi. Sekiranya bank meminjamkan wang pada kadar yang lebih rendah daripada kadar semula jadi, maka simpanan akan berkurangan dan penggunaan akan meningkat. Pada masa yang sama, kos pinjaman akan berkurangan menyebabkan peningkatan dalam pelaburan, output dan harga. Jangkaan kenaikan harga akan menyebabkan harga meningkat lebih banyak lagi. Maka, kesannya akan menyebabkan keseimbangan terganggu dan pergerakan harga menaik terkumpul bermula. Harga akan naik tanpa had selagi kadar bank kurang daripada kadar semula jadi. Kes yang kedua pula apabila kadar bank lebih tinggi daripada kadar semula jadi. Sekiranya kadar bank lebih tinggi daripada kadar semula jadi, ia akan menyebabkan peningkatan dalam simpanan dan pengurangan penggunaan. Pada masa yang sama, kos pinjaman akan meningkat, kemudian pelaburan dan harga akan menurun, manakala output akan meningkat. Dengan harga kedua-dua barang modal dan barangan penggunaan menurun, paras harga umum akan menurun dan deflasi akan berlaku. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai implikasi kepada dasar awam. Wixell menekankan peranan kerajaan dan bank pusat dalam menggalakkan kestabilan ekonomi. Dalam Interest and Price yang diterbitkan pada tahun 1898, beliau menjadi ahli ekonomi pertama yang menyokong penstabilan harga borong dengan mengawal kadar diskaun dan faedah. Punca utama turun naik kitaran katanya adalah hakikat bahawa kemajuan teknologi dan komersial tidak mengekalkan kadar kemajuan yang sama seperti peningkatan keperluan, terutamanya populasi yang semakin berkembang. Dengan permintaan yang meningkat, orang ramai berusaha untuk mengeksploitasi keadaan dengan meningkatkan pelaburan. Tetapi, perkara ini memerlukan masa untuk meningkatkan volum keluaran melalui penemuan baharu, ciptaan dan penambahbaikan lain. Tindakan yang tergesa-gesa untuk menukar jisim besar modal cair kepada modal tetap akan menghasilkan ledakan. Sekiranya penambahbaikan teknikal sudah beroperasi dan tiada yang baru menjanjikan keuntungan melebihi margin risiko, depression akan berlaku. Wixell tidak menerangkan punca sebenar turun naik perniagaan ini secara mendalam. Sebaliknya, beliau menumpukan perhatiannya pada punca kewangan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Untuk menghapuskan sebab yang terakhir ini, beliau menegaskan agar bank menetapkan kadar faedah yang tidak menaikkan atau menurunkan harga komoditi, iaitu kadar faedah bank sama dengan kadar faedah biasa atau semula jadi. Perlu diingat, dalam kadar faedah terakhir ini adalah kadar yang akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan jika wang tidak wujud, dan semua pinjaman adalah dalam bentuk barang modal. Kadar faedah semula jadi itu sendiri bagaimanapun tidak tetap. Ia berubah-ubah dengan semua punca sebenar perubahan dalam ekonomi seperti kecekapan pengeluaran, bekalan modal tetap dan cair, bekalan buruh dan tanah dan sebagainya. Oleh itu, senario yang tepat bagi pasaran dan kadar faedah semula jadi adalah tidak mungkin, melainkan jurubank melakukan sesuatu mengenainya. Wixell bimbang pengeluaran dan stok emas yang semakin meningkat akan melambungkan mata wang, sekaligus menyebabkan kadar faedah turun dan harga terus meningkat. Oleh itu, shilling percuma emas harus digantung dan dunia harus beralih kepada standard kertas antarabangsa. Piawaian sedemikian biasanya dianggap sebagai cara untuk memenuhi kekurangan emas yang semakin meningkat, tetapi ia juga boleh digunakan untuk membetulkan kelebihan yang berlebihan. Dalam membincangkan simpanan dan pelaburan agregat, Wixell menganalisis teori force saving. Ini bukan idea baharu kerana Bentham telah membentangkan doktrin ini yang dikenali force frugality dalam minut ekonomi politiknya yang ditulis pada tahun 1804 dan diterbitkan pada tahun 1843.
Dalam menganalisis peranan kerajaan dalam meningkatkan modal, Bentham telah menyatakan tentang cukai dan wang kertas sebagai forced saving. Menurut Bentham, penciptaan wang kertas adalah sejenis cukai tidak langsung kerana ia bertindak sebagai cukai pendapatan kepada mereka yang mempunyai pendapatan yang tetap. John Stuart Mill dalam On Profit and Interest dalam Essays on Some Unsettled Question on Political Economy yang ditulis pada tahun 1829 atau 1830 telah menyatakan bahawa sekiranya jurubank menurunkan nilai mata wang, ia akan beroperasi pada tahap tertentu sebagai pengumpulan paksa. Harga produk yang lebih tinggi akan mengurangkan sebahagian daripada pendapatan sebenar pengguna. Leon Walras dengan jelas telah menyatakan teori forced saving atau penjimatan paksa pada tahun 1879 mungkin telah memberi inspirasi kepada Witzel dan melaluinya semua pengarang Jerman terkemudian yang menangani subjek itu. Witzel telah membuat hipotesis gas di mana perusahaan baharu dibiayai melalui pinjaman bank, iaitu melalui penciptaan kredit tooling di mana tanpa pengumpulan modal sebenar yang sepadan. Dalam senario hipotesis di mana terdapat guna tenaga penuh, iaitu tenaga buruh digunakan sepenuhnya dan ekonomi beroperasi pada potensi maksimum. Apabila penciptaan kredit digunakan untuk membiayai perusahaan baru, usahawan dapat menggunakan lebih banyak tanah dan buruh dalam pengeluaran barang modal. Ini kerana ketersediaan kredit membolehkan mereka melabur dalam usaha niaga baharu. Peningkatan penggunaan kredit untuk barangan modal bermakna kini terdapat kurangan kredit yang tersedia untuk mengeluarkan barangan pengguna. Ketidakseimbangan ini timbul akibat daripada peruntukan sumber ke arah projek berintensifkan modal. Pada mulanya, dengan kurangan kredit tersedia untuk barangan pengguna disebabkan tumpuan kepada pembiayaan perusahaan baru dan barangan modal, seseorang mungkin menjangkakan penurunan dalam permintaan pengguna. Walau bagaimanapun, paradoks muncul apabila usahawan dalam usaha mereka untuk mengembangkan pelaburan mula membeda harga tanah dan buruh. Apabila usahawan berusaha untuk mengembangkan operasi mereka dan melabur dalam usaha niaga baharu, mereka bersaing untuk mendapatkan sumber terhad seperti tanah dan buruh. Persaingan ini memacu harga faktor pengeluaran. Harga yang lebih tinggi untuk tanah dan buruh menyumbang kepada peningkatan kos dalam keseluruhan proses pengeluaran. Perang bidaan di kalangan usahawan membawa kepada kenaikan umum dalam harga tanah dan buruh. Peningkatan kos faktor dan pengeluaran ini menyumbang kepada peningkatan keseluruhan dalam tingkat harga dalam ekonomi. Kenaikan paras harga mempengaruhi bukan sahaja kos pengeluaran barangan modal, tetapi juga harga barangan pengguna. Ini disebabkan oleh sifat ekonomi yang saling berkaitan, di mana perubahan dalam harga input utama mempengaruhi harga barang akhir. Usahawan menjangkakan tahap harga tertentu untuk faktor pengeluaran semasa meruningkan pinjaman mungkin mendapati diri mereka berada dalam situasi di mana kenaikan harga sebenar melebihi jangkaan mereka. Akibatnya, dana yang mereka peroleh melalui pinjaman kini mungkin tidak mencukupi untuk memperoleh kuantiti barangan modal yang dimaksudkan pada asalnya. Percanggahan antara jangkaan kos barang, modal dan kenaikan harga sebenar boleh memberi kesan kepada rancangan pelaburan usahawan. Mereka mungkin perlu melaraskan strategi mereka, berpotensi mengurangkan pelaburan mereka atau menilai semula jenis barang modal yang mereka rancang untuk perolehi pada mulanya. Sekatan penggunaan yang dikuatkuasakan merujuk kepada situasi di mana pengguna yang menghadapi harga yang lebih tinggi untuk barangan dan perkhidmatan terpaksa mengurangkan perbelanjaan mereka. Peningkatan kos sara hidup akibat kenaikan harga bermakna pengguna mempunyai pendapatan boleh guna yang lebih sedikit untuk digunakan. Harga yang lebih tinggi membawa kepada situasi di mana pengguna mendapati perlu untuk menjimatkan lebih banyak pendapatan mereka daripada membelanjakannya untuk barangan dan perkhidmatan. Simpanan berkuat kuasa ini adalah hasil daripada keadaan ekonomi yang mengehadkan kuasa beli pengguna, mendorong mereka untuk mengetepikan lebih banyak pendapatan mereka untuk keperluan pada masa hadapan.
Wixel berhujah bahawa simpanan ini memainkan peranan penting, terutamanya apabila terdapat perkembangan peluang pelaburan dalam ekonomi. Memandangkan pengguna lebih menjimatkan disebabkan sekatan penggunaan yang dikuatkuasakan, sengkumpulan modal terkumpul secara beransur-ansur. Kepentingan penjimatan ini terletak pada masanya. Wixel mencadangkan bahawa penjimatan ini berlaku pada masa yang tepat, bertepatan dengan tempoh peluang pelaburan yang meningkat. Penjajaran ini adalah penting kerana simpanan terkumpul boleh disalurkan untuk membiayai usaha niaga baharu dan projek modal. Simpanan dikuatkuasakan yang berlaku pada masa usahawan ingin mengembangkan pelaburan mereka, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Simpanan terkumpul menyediakan modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan baharu yang seterusnya boleh membawa kepada peningkatan pengeluaran, penciptaan pekerjaan dan pembangunan ekonomi selanjutnya. Penjimatan yang dijana melalui sekatan berkuatkuasa bertindak sebagai satu bentuk modal sebenar. Modal ini bukan semata-mata kewangan tetapi mewakili sumber yang boleh dilaburkan dalam aset ketara seperti jentera, teknologi dan infrastruktur yang menyumbang kepada pertumbuhan kapasiti produktif ekonomi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tokoh yang kedua dalam monetary economy, iaitu Irving Fisher. So Irving Fisher ni dia berakhir pada tahun 1867 dan dia seorang ahli matematik tetapi beralih kepada ahli economics. Dan dia telah menerbitkan beberapa buku teks matematik yang berjaya. Tetapi pada semasa dia muda, dia telah mengalami tuberkulosis. So dia ada menuliskan beberapa buku tentang cara untuk menjadi sihat dan panjang umur. Dan selain itu, dia juga mencipta alat mekanikal iaitu sistem indeks kad yang tidak kelihatan. So, Fisher ni dia seorang individu yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan konsep monetary di Neoclassical School selain daripada dasar fiskal. Fisher juga memperkenalkan 3 teori. Yang pertama ialah theory of interest, kedua ialah the quantity theory of money dan ketiga ialah monetary policy. Pada tahun 1906, Fisher telah memperkenalkan satu buku yang bernama The Rate of Interest. So, dalam buku ni, Fisher akan menentukan bagaimana interest ditentukan. Dan seterusnya, buku ni telah diperbaharui menjadi The Theory of Interest pada tahun 1930. So, dalam buku ini, Fisher menerangkan detail lagi tentang the theory of interest. So, conclusionnya, Fisher telah menentukan dua faktor dalam menetapkan interest. Yang pertama ialah inflation rate dan kedua ialah investment opportunity rate, IOR. Dalam inflation rate, dia ada dua consumption, iaitu current consumption dan future consumption. So, inflation rate menerangkan bagaimana masyarakat boleh memutuskan future consumption untuk mendapatkan current consumption. So, tahap putusnya bergantung kepada inflation. So, sebagai contoh, jika kita less inflation, kita akan memutuskan banyak current consumption untuk mendapatkan future consumption. Dan sebaliknya, jika kita more inflation, maksudnya kita tidak akan memutuskan banyak current consumption bagi mendapatkan banyak future consumption. Dalam Law of Diminishing Marginal Return yang diterangkan oleh Fisher, dia telah menerangkan 3 situasi. So, yang pertama ialah semakin banyak kita menyimpan dan melabur, dan ini akan menangguhkan kepuasan kita. So, kita punya IOR akan turun kerana kita guna banyak present consumption, bermaksud kita punya future consumption menjadi semakin sikit. So, dan seterusnya kita punya inflation rate akan menjadi meningkat. Kerana semakin banyak kita melabur, maksudnya semakin kita tidak bersabar untuk mendapatkan wang. Dan kedua ialah, jika kita investment sikit, kita punya IOR akan meningkat dan kita akan menjadi less inflation. So, yang ketiga ialah apabila IOR sama dengan masyarakat boleh memutuskan future consumption untuk mendapatkan current consumption akan menunjukkan equilibrium. So, maksudnya IOR sama dengan inflation rate. Seterusnya, Fisher juga menerangkan real interest mungkin atau tidak mungkin sama dengan nominal interest kerana nominal interest dipengaruhi oleh kadar inflasi yang dijangkakan.
So, sebagai contoh, jika kadar inflasi yang dijangkakan adalah 5%, real interest adalah 3%, so kita punya nominal interest adalah 8%, iaitu 5 tambah 3. So, inflasi akan mempengaruhi nominal interest. So, situasi ini memanggil Fisher effect. Dan selain itu, Fisher juga menerangkan jika stock of money meningkat akan mengurangkan interest dan juga menyebabkan harga meningkat. Dan jika harga meningkat, pemberi pinjaman akan meningkatkan nominal interest dengan jumlah yang sama dengan kadar inflasi yang dijangkakan. So, nominal interest meningkat adalah disebabkan oleh kadar inflasi yang tinggi, bukan disebabkan oleh time preference dan real interest. Seterusnya, kita akan masuk kepada teori yang kedua yang diterangkan oleh Fisher, iaitu the quantity theory of money. So, dalam teori ini, Fisher telah menerangkan 5 determinan tentang kuasa beli wang dan tahap harga. So, yang pertama ialah jumlah mata wang dalam edaran, kedua ialah kerajuan peredarannya, ketiga ialah jumlah deposit bank takluk untuk diperiksa, kedua ialah had laju, dan terakhir ialah jumlah dagangan. Fisher telah menerangkan satu persamaan, iaitu MV sama dengan PT. So, M bermaksud penawaran wang, V ialah had laju wang, P ialah tingkah harga umum dan T ialah jumlah urus niaga. Berdasarkan Fisher, dia juga menerangkan 3 situasi dalam persamaan ini. So, pertama ialah harga berubah dengan penawaran wang dan kuantiti deposit permintaan. Dan kedua ialah harga juga berubah dengan had laju peredarannya. Dan ketiga ialah harga berbeza secara sungsang dengan jumlah urus niaga. So, kita punya kuantiti mata wang dan kuantiti deposit permintaan merupakan perhubungan tetap. Bermaksudnya, deposit kita juga tetap. Hal ini kerana bank reserve sama dengan ratio bank deposit, dan kedua ialah firma syarikat akan mengekalkan nisbah yang agak stabil antara mata wang mereka dan bagi deposit. Hubungan sebab dan akibat antara kuantiti mata wang M dan tingkat harga P. Fisher telah menerangkan jumlah mata wang dalam edaran V dengan jumlah urus niaga adalah tetap. Hal ini kerana V dalam jangka pendek, corak perbelanjaan tidak akan berubah, dan T adalah tetap kerana ekonomi telah mencapai tingkat GDP. Oleh sebab V dan T adalah tetap, so apabila M meningkat, P juga adalah meningkat dengan kadar yang sama. Contohnya, jika M meningkat 10%, P juga meningkat sebanyak 10%. Apakah yang menyebabkan peningkatan atau penurunan M mempengaruhi P? So, individu ingin memegangkan kuantiti bagi tunai berhubung dengan perbelanjaan mereka. So, jika berlakunya peningkatan dalam jumlah tunai akan mengganggukan nisbah optimal ini dan menyebabkan individu terpaksa menyesuaikan semula nisbah tunai mereka kepada perbelanjaan mereka. Sebagai contoh, jika kita ada mempunyai RM100, kita akan menghabiskan RM100 ini. So, jika tunai ini meningkat menjadi RM200, so kita perbelanjaan juga meningkat. So, perbelanjaan bertambah akan memajukan harga produk dalam perkataran yang sama dengan meningkatkan tunai dalam ekonomi. So, Fisher cakap, peningkatan mata wang mempunyai hubungan langsung dengan harga. Bermaksudnya, jika kita punya jumlah wang meningkat, kita perbelanjaan juga meningkat dan akhirnya akan menyebabkan harga meningkat. Tetapi, Wicksell cakap kedua-duanya tidak mempunyai hubungan langsung, iaitu semasa mata wang meningkat akan menyebabkan interest menurun, so banyak orang akan membuat investment dan akhirnya harga akan menurun disebabkan oleh tidak banyak orang membuat perbelanjaan. Monetary policy adalah teori yang terakhir yang diterangkan oleh Fisher. So, dalam monetary policy menerangkan the quantity theory of money merupakan satu strategi untuk menstabilkan harga dan ekonomi. So, cara ini boleh dicapai melalui wang kertas yang tidak boleh ditebus. So, wang kertas yang tidak boleh ditebus akan menimbulkan ketidakpercayaan orang ramai dan mudah terkelola banyak oleh pihak berkuasa. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1930, Fisher mencadangkan meningkatkan shilling emas dan menggunakan emas sahaja. Dan selepas kemerdekaan pada tahun 1929, Fisher antaikan punca deflasi dan inflasi adalah disebabkan oleh hutang yang meningkat. So, hutang yang berlebihan akan membawa kepada pembubaran dengan lambakan barangan di pasaran. So, Fisher ni mencadangkan 3 cara untuk menyelesaikan masalah ini. So, yang pertama ialah demand deposit
memerlukan result 100% di deposit permintaan dengan menceraikan proses mencipta dan memusnahkan wang. Yang kedua ialah Komisen Mata Wang Kerajaan akan menawarkan untuk membeli cecair aset bank sehingga 100% daripada deposit cek bank. Dan ketiga ialah bank hanya boleh meminjamkan wang mereka sendiri atau wang yang dimasukkan ke dalam akaun simpanan. Yang terakhir ialah bank memerlukan mengenakan caj perkhidmatan pada deposit untuk membayarkan pampasan kepada orang yang kehilangan pendapatan mereka. Monetary policy yang dicanangkan oleh Fisher telah menghapuskan inflasi dan deflasi yang teruk. Untuk menstabilkan kuasa beli dolar, lembaga mata wang akan digendaki membeli sekuriti apabila indeks berada di bawah nilai tara rasmi dan menjual sekuriti apabila ia melebihi nilai tara rasmi. Dan Fisher juga tidak mempercayai kepada kitaran perniagaan adalah wujud dalam ekonomi. So, berdasarkan sumbangan Fisher telah melakukan kerja yang cemerlang dalam ekonomi matematik, statistik dan juga indeks. Dan konklusinya, Fisher telah dipilih sebagai Presiden Persatuan Ekonomi Amerika, Persatuan Statistik Amerika dan Persatuan Ekonometrik. Hal ini kerana Fisher telah banyak menyumbangkan kepada ekonomi. Selepas habis chapter 16 iaitu Monetary Economy, sekarang kita akan masuk kepada chapter 17 iaitu The Departure from Pure Competition. So, permintaan terhadap imperfect competition menimbul kerana jurang dalam teori ekonomi moda persaingan dengan monopoli. Dan kedua ialah teori perfect competition menjadi semakin tidak dapat dipertahankan. Hal ini kerana perfect competition khusus dalam pertanian dan teori ini menjadi kurang sesuai untuk keadaan moden berbanding pada zaman dahulu. So, imperfect competition bermaksud tidak mempunyai syarat yang diperlukan untuk perfect competition. Terdapat beberapa definisi tentang imperfect competition. Yang pertama ialah masuk dan keluar secara bebas, penentu harga, perbezaan produk yang dijualkan dan perbilangan pembeli dan penjual. So, dalam imperfect competition terdapat beberapa market structure iaitu ialah monopoli, duopoli, oligopoli dan monosoli. Dalam imperfect competition terdapat dua tokoh yang terkenal iaitu Chamberlain dan Robinson. Edward Hastings Chamberlain was born in 1899 and died in 1967 in Washington. He received his undergraduate degree from the University of Iowa. He published the Theory of Monopolistic Competition in 1933. This important book fused the previously separate theories of monopoly and competition, and it explains a range of market situations that are neither purely competitive nor totally monopolistic. Chamberlain held that most market prices are actually determined by both monopolistic and competitive elements. The theory of monopolistic competition, determined by product differentiation, firms compete by selling differentiated products that are highly substitutable for one another but not perfect substitutes. So each firm's demand curve slopes downward and therefore its marginal revenue curve must lie below the demand or average revenue curve. For example, if an entrepreneur can sell one pair of shoes per day at a price of $20, 2 pairs at $18, and 3 pairs at $16, in each case except the first, the marginal revenue is less than the price. The marginal revenue is $20 for the first pair, but only $16 for the second pair. This can be calculated in two ways. First, total revenue goes from $20 to $36. So there's an increase of $16. Second, the additional pair of shoes sell for $18, but the price of the first pair had to be reduced $2 in order to sell a second pair. When marginal cost is below average cost necessarily falls. When marginal cost is greater than average cost necessarily rises. Therefore, the marginal cost curve cuts the average cost curve at the latest lowest point. According to Chamberlain, only where a firm enjoys significant monopoly will its price exceed average cost in both the short and long runs.
According to the graph, given demand curve D and marginal revenue curve MR, the monopolistic competitor produces quantity B at which MR equal to MC, and at which it earns an economic profit of LM and S. This economic profit attracts new entrants to the industry, resulting in a downward shift of a firm's demand and marginal revenue curves to D prime and MR prime. In long-run equilibrium, the firm maximizes profit by producing quantity A, earns only a normal profit which P equal to AC, produces less than the competitive output which A rather than C, and charges at price at R that exceeds marginal cost and lowers average cost. The result is excess capacity and allocative inefficiency. Chamberlain's model indicates that monopolistic competitive firms offer differentiated products, charge prices that exceed their marginal costs, and operate at level of output at which their average costs are higher than the minimum. Consequently, society's scarce resources are not allocated to their highest valued users. There is allocative inefficiency. Society values additional units of the goods that this firm produce more than the alternative products that are being produced instead. Also, if these additional units were produced, the average cost of the product would decline. Many economists have reiterated that pure competition results in larger output, more efficient production, and lower selling price than those that occur under monopolistic competition. But this requires two qualifications. First, Chamberlain's conclusions are built on the unrealistic assumption that cost curves are the same in each situation. Means pure competition will not necessarily provide the greatest volume of output and the lowest prices. Second, contemporary economists note that a world of pure competition, with all products being standardized, would be a dull world indeed. Means monopolistic competition provides positive benefits associated with a variety of products. Joan Robinson is a British economist. She best known for her work on imperfect competition. So because of that, she wrote many economic books for the general public. Robinson's contributions to growth theory focused on the role of capital accumulation and its implications for economic development. She emphasized the importance of investment, savings, and technological progress in driving long-term economic growth. Joan Robinson's key contributions in monopolistic competition. She argued that many real-world markets are characterized by imperfect competition, where firms have some degree of market power and can influence prices. In the theory of capital, she argued against the neoclassical notion that capital is a homogeneous factor of production. In growth theory and accumulation, is focused on the role of capital accumulation and its implication for economic development. In Keynesian economics, she made important contributions to the understanding of aggregate demand, employment, and income distribution. In economic methodology, Robinson emphasized the importance of history, institution, and context in understanding economic phenomena. In feminist economics, Robinson's writings touch on issues of gender and women economic empowerment. The growth theory reflecting the working of a pure capitalist economy with 8 assumptions. First, there is a laissez-faire closed economy. Second, the factors of production are capital and labor only. Third, there is neutral technical progress. Fourth, there are only 2 classes, which is workers and capitalists. Fifth, workers save nothing and spend their wage income on consumption. Sixth, capitalists consume nothing but save and invest their entire income for capital formation. And 7, there is no change in the price level. And 8, saving is a function of profit. In imperfect competition, Robinson coined the term monopsony that used to describe the buyer converse of a seller monopoly. She used monopsony to describe the wage gap between women and men workers of equal productivity. Monopsony commonly applied to buyers of labor, where the employer has wage setting power that leads to exploitation and pay workers less than their marginal productivity.